Sama macam ilmu lah tuan-tuan. Ilmu tak banyak tak apa. Amal pun sama kalau nak diikutkan. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau kita tengok ada 383 bab, tak ada pun satu bab dia suruh iksarul amal, banyakkan amal, tak ada. Tapi ada bab al-iktisad fil amal, bersederhana dalam amalan. Ada. Banyak sikit terpulang kepada individu masing-masing. Dan ke lapangan, kerajinan. Tapi pastikan apa yang kita lakukan itu menepati sunnah Nabi SAW. Sama juga rezeki. Rezeki tak jadi syarat banyak, tak ada syarat sikit. Asalkan rezeki yang kita cari adalah rezeki yang halal. Rajin dan berusaha, dan yang paling penting mencari rezeki yang halal. Itu yang paling penting sekali. Bila kita belajar dulu adab makan dan minum, baca bismillah, yes sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan, yes sunnah Nabi. Tapi ada sunnah yang lebih besar daripada itu. Itulah mencari rezeki yang halal. Sumber yang kita makan tu of course mesti daripada yang halal. Hak tu lebih besar daripada hak kita duduk makan bismillah, baca tangan kanan dan seumpamanya. Pastikan dulu apa kita makan itu halal, baru kita buat adab-adab dan sunnah seumpama itu. Pasal di akhir zaman orang kadang-kadang tak kira lah benda-benda seumpama itu. Dia tak kira kan. Kadang-kadang dia tak curi, tapi rasuah atau seumpamanya yang menyebabkan dia bawa balik ke rumah rezeki yang tidak halal. Sebab tu rezeki ni dia tak perlu jadi syarat banyak. Sama macam ilmu lah tuan-tuan. Ilmu tak banyak tak apa. Amal pun sama kalau nak diikutkan. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau kita tengok ada 383 bab, tak ada pun satu bab dia suruh iksarul amal, banyakkan amal, tak ada. Tapi ada bab al-iktisad fil amal, bersederhana dalam amalan. Ada. Banyak sikit terpulang kepada individu masing-masing. Dan ke lapangan, kerajinan. Tapi pastikan apa yang kita lakukan itu menepati sunnah Nabi SAW. Sama juga rezeki. Rezeki tak jadi syarat banyak, tak ada syarat sikit. Asalkan rezeki yang kita cari adalah rezeki yang halal. Ada orang dia tak fikir benda-benda seumpama itu. Itulah. Sebab itu Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yuballi bimalihi aminal haram aminal halal. Akhir zaman Nabi kata orang dah tak kisah. Rezeki yang dia dapat adakah ia daripada perkara yang halal ataupun ia daripada perkara yang haram. Kadang-kadang benda haram jelas, kadang-kadang benda yang haram itu tidak jelas. Adalah. Banyak juga. Kadang-kadang kita melabur, tengok jelas halal tapi haram. Banyak hari ni pelaburan yang tak patuh syarak. Riba. Saya bukan pinjam, saya bagi duit dia melabur. Yalah, bila kita melabur, dia dah jamin siap-siap 1% every month. Riba lah tu. Dan dia jamin duit awak akan dikembalikan after 1 year. Itu riba lah tu. Buat kontrak 10-15 lay pun, cuba tengok nombor 1, nombor 2 mula-mula tu. Biasanya akan dinyatakan persen yang kita dapat secara tetap every month, biasanya akan dinyatakan pulangan wang dikembalikan. Jadi kalau ada poin nombor 1, poin nombor 2 macam tu, ada lagi 100 poin tak guna dah. Amat penting. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat, ni akhir ya. Zaid bin Arqam, tuan-tuan, dia berniaga, kemudian dia terlibat dengan riba. Kemudian Aisyah mengadu kepada, ada orang mengadu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Faqad abtala Allahu jihadahu ma'a Rasulillah. Aku nak kamu balik, kamu bagi tahu kepada beliau. Kalau tak silap Al-Bara' ataupun Zaid bin Arqam, saya lupa. Pasal dia orang ni dia buat satu syarikat. Dia ada terlibat dalam riba lah, bukan riba ambil hutang makan bunga tu, tidak. Tapi riba dalam hal jual beli. Saya tak ingat dia punya kes tu. Penjualan emas macam tu lah, ada berlaku sikit sebanyak riba. Dan Aisyah telah berkata kepadanya, kau balik kau beritahu Zaid bin Arqam, Allah Ta'ala telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia tak sedar, tapi itu riba. Jadi Aisyah kata Allah Ta'ala batalkan jihad. Pasal terlibat dengan benda yang diharamkan, walaupun kamu telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Al-Qurtubi dan tafsirnya dia beka Aisyah lah.
Dia kata Aisyah kata ni mungkin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak kata batal amalan ni dia perlu kepada nas. Tidak ada hadis yang marfu' yang menyatakan bahawa buat amalan begitu terbatal amalan secara keseluruhan. Tapi ia mungkin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak mungkin Aisyah akan berkata-kata melainkan jika ia disebutlah oleh Rasulullah kata begitulah katanya. Ya. Jadi amat penting cari rezeki yang halal. Amat penting sekali.